Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memberkati kelas kita pada pagi ini, saya nak minta satu kelas bacakan doa. Mak Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni para pelajar betul-betul sihat ke? Tak ada yang sakit-sakit? Batuk sikit, kena minum air banyak. Sekarang ni biasalah musim panas, musim sejuk. Nak dia hujan, nak dia panas. Minum air lagi banyak. Boleh? Betul? Betul. Seterusnya, hari ni siapa yang tak ada? Semua ada. Alhamdulillah. Yang ni cikgu nak bagi kertas kehadiran semua kena isi ya. Baik, pas semua. Ni kalau boleh semua makan tempat dulu atas meja tu nak. Tak tengok. Dah tulis ya. Duduk. Siapa bawah tu sebelum petik. Okey, habis dah? Dah. Okey. Okey, settle. Okey, sekarang ni kamu semua dah bersedia untuk kita mulakan kita punya pelajaran kita pada hari ini? Dah. Okey, baik. Seterusnya kita akan ke satu ni. Saya pun nak tengok kamu semua. Agak-agak memang masa ni berapa? Organisasi. Ya, betul. Syarta. Pendidikan. Syarta organisasi. Okey lagi. Tapi saya nak seorang kamu. Audi boleh? Terangkan. Agak-agak ni benda apa? Syarta organisasi tentang pengurusan media restoran. Oh, bagus. Kamu dah faham kan? Kerana yang ni merupakan contoh organisasi restoran lah. Kalau setiap restoran kebiasaannya akan memerlukan contoh organisasi ni untuk diorang mengendalikan restoran lah. Disebabkan contoh organisasi ni lah kita akan belajar tajuk kita pada hari ini, iaitu asas perkhidmatan penyajian. Kamu semua pernah dengar asas perkhidmatan penyajian? Tak. Ini kita dengar. Asas perkhidmatan makanan. Orang lain ada sampai? Tak. Kamu pasti saja. Baik. Carta ni pun dia menunjukkan pengurusan restoran kan. Yang Kaumi bagi tahu. Maknanya kata hari ni kita akan belajar tentang pengurusan ni. Semua nampak tak? Betul nampak? Okey, hari ini kita akan belajar tentang asas perkhidmatan penyajian dalam tajuk kita pada hari ini. Pertama sekali, cikgu nak terangkan tentang definisi asas perkhidmatan penyajian. Cikgu nak minta seorang untuk bangun baca. Ada yang berani ya?
Tolong bacakan. Saya. Bagus. Asyikin. Perkhidmatan penyajian merupakan proses menyaji hidangan dan melayani tetamu. Proses ini bermula dari tetamu masuk ke dalam restoran sehingga tetamu membuat pembayaran dan meninggalkan restoran. Bidang perkhidmatan penyajian memadukan pramusaji yang berkemahiran, boleh berkomunikasi dengan baik serta berkebolehan mengendalikan peralatan penyajian dengan cekap. Okey, terima kasih ya Asyikin. Okey, hari ni hari apa? Masya-Allah. Tarik. 19 Hari ini kita akan belajar tentang asas perkhidmatan Okey, tadi yang definisi yang Asyikin bacakan tadi tu, kita agak-agak senang ke susah untuk hafal? Dia kata, ni tanya keyword tu, saya boleh bagi keyword lah. Okey, kalau untuk kita nak hafal definisi ni, kita ambil macam keyword yang saya boleh bagi, iaitu yang pertama, proses menyaji hidangan. Kira kata kalau kita dah hafal ni, mana kata yang bawah-bawah pun lagi senang kita nak hafal. Macam proses ni bermula dari tetamu. Kalau perkhidmatan penyajian, kalau ada macam kita serve tetamu apa semua, kita boleh macam elaborate sendirilah dia punya maksud proses menyaji hidangan dan melayan tamu. Mana kata yang tetamu tu, yang kita layan tu, ya baru kita akan describe proses dia. Proses dia bermula daripada kita menyambut tetamu apa semua, atau kita hidangkan tetamu apa semua tu. Agak-agak boleh faham tak? Boleh? Betul boleh? Yakin? Cuba kamu terangkan nanti Akilah. Macam mana saya terangkan tadi? Ya betul. Kiranya di sini proses menyaji hidangan dan Rasulullah SAW menyambut tetamu. Faham? Boleh. Seterusnya, disebabkan kita belajar, saya tunjukkan contoh tadi, kita akan belajar iaitu tugas dan tanggungjawab dalam organisasi perkhidmatan penyajian. Mana kata dalam organisasi ni dia ada banyak jawatan. Tadi kalau kita tengok di sini ada pengurus, saya buat slide di sini contoh organisasi suara-suara. Atas dia ada pengurus, lepas tu penjelia, ketua pramusaji, dia ada senior waiter, yang ni ketua waiter lah, dan kemudian bawahnya ada pramusaji dan busboy. Orang semua kenal pakaian-pakaian yang orang pakai? Waiter je lah. Kebanyakan restoran sekarang tak pakai kan, pakaian spesifik kan? Okey, cikgu tunjukkan satu gambar. Allahuakbar. Orang asal ni benda apa? Gambar. Kurang tebak. Dah sebab semuanya ada dalam ni. Semua meter. Pasport. Ya betul, ini pasport. Pasport. Pasport itu apa itu? Pasport. Jadi cikgu terangkan sama lah. Ada yang kembali dengan pasport boleh? Boleh.
Kamu tengok. Okey. Yang ni kamu rasa pun apa? Dia jawatannya apa? Antara dua. Ketua jadi. Ini adalah pengurus restoran. Tengoklah pakaian dia macam mana kan. Smart kan? Bila dia smart ni mesti dia pengurus. Ada yang tengok? Tak smart? Kalau orang ini agak-agak Kapten dia. Kapten. Ketua promosi. Kapten. Senior waiter. Kalau kamu jawab banyak yang ada beberapa tak ada yang betul. Yang ni adalah kapten ataupun penyelia lah. Ya betul. Ini pula pakaiannya dia buat sama. Dia payah sikit. Betul. Betul berapa kali? Sini waiter. Ini Ketua pramusaji. betul. Kalau yang tak nampak tu mesti tengok langsung. Dia kena suara. Okey, agak-agak pakaian yang macam ni. Senior waiter. Apa? Master. Mana ada? Pramusaji. Senior waiter. Senior waiter. Bila Kalina? Sini waiter. Betul. Kalau yang nak tengok gambar ni. Ini tak ada. Pramusaji. Kalau tadi pakaian dia lebih kurang sama dengan busboy tu. Tapi ada juga lah sedikit perbezaan dari segi pakaian, warna dia dan dia lagi macam kemas lah. Ini adalah pramusaji bagi Akilah. Tengok. Okey, ni yang cikgu tunjukkan tadi tu. Orang semua cantik datang, ada nanti benda-benda ni akan masuk dalam final kita lah. Ya. Dah nampak ah? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan pada spesifikasi tugas. Spesifikasi tugas ni yang tugas yang ada dalam restoran berkaitan dengan gambar-gambar tadi. Cikgu akan berikan penerangan. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya kamu, pengurus restoran ni agak-agak tugas apa? Urus restoran. Boleh sikit? Menguruskan restoran. Ya, betul. Dan kalau kata penyelia, Nisa tadi nak jawab. Dia menjaga restoran. Menjaga restoran. Macam mana penyelia tu? Saya macam dia kena tengok barang dah sampai, stok-stok semua. Lebih kurang alhamdulillah. Kata dia tekukkan. Sarah dia ketua pemusaji agak-agak dia punya salah pun tak apa. Jadi baru mau cuba Dia memantau anak-anak buaya. memantau ni lah apa nama pemusaji basboy apa semua tu lah. Ya betul. Kalau kata senior waiter siapa yang mari? Nurin. Agak-agak senior waiter ni tugas dia apa? Dia bagi arahan. Dia bagi arahan. Kebanyakan dia bagi arahan. Lepas tu dia pun juga buat benda-benda yang berkaitan dengan waiter lah. Dan pramusaji Fazrin, boleh jawab? Agak-agak pramusaji ni tugas dia apa? Sebut. Pramusaji. Mantau makanan. Betul. Dia juga ada ambil order juga lah kan. Ada juga. Dan busboy ni cikgu terangkan, kebanyakan orang tak faham kan busboy ni kan. Dia ada busboy dan busgirl lah. Busboy ni lebih kurang macam dia akan kelim-kelimkan meja, bersihkan tempat-tempat selepas orang tetamu makan lah. Okey. Dia punya spesifikasi tugas ni cikgu dah tulis. Korang semua
boleh catat nota-nota, nanti cikgu akan berikan nota ni kepada kamu semua selepas kelas. Sekarang ni kamu fokus pada harapan. Okey, yang pertama, pengurus restoran ni dia bertanggungjawab terhadap seluruh operasi restoran. Mana kata dia ni uruskan semua operasi restoran tu lah. Kemudiannya yang kedua, dia merancang menu serta mengendalikan perayaan untuk banquet dan majlis itu. Mana kata segala operasi restoran tu dia yang merancang. Faham? Pengurus ni lah. Dan dia menyediakan jadual petugas dan jadual cuti untuk staf. Staf kalau nak cuti ke, kan kalau kebiasaannya dia buat jadual dulu baru boleh minta cuti kan. Kita kalau nak apply kita beritahu dekat pengurus lah, pengurus yang mengendalikan. Kemudiannya memastikan semua staf patuh kepada jadual dan hadir pada waktu bekerja yang telah ditetapkan. Mana kata dia ni semua benda dalam restoran ni semua yang dia kena uruskan. Seterusnya dia mengendalikan latihan serta menganjurkan program peningkatan kemahiran kepada staf. Mana kata macam contoh kalau kata Rasulullah Muhammad KFC, dia akan macam kalau manager tu, orang yang paling besar dalam organisasi tu, dia yang akan hantar di khusus pengendalian makanan dan sebagainya. Dan seterusnya mengatasi masalah pelanggan jika perlu. Mana kata kalau ada masalah dari segi kalau pelanggan tak puas hati ke apa-apa, pengurus ni yang akan take note benda tu. Dan seterusnya menilai prestasi staf. Staf ni akan, kalau salah apa pengurus ni lah akan menilai. Seterusnya kapten atau penyedia ni dia mengendalikan latihan kepada staf baru serta membuat penyediaan terhadap pramusaji dan busboy ataupun busgirl. Faham? Dan kemudiannya yang kedua, mengambil alih tugas ketua pramusaji atau mana-mana staf yang tidak hadir bekerja. Mana kata penyedia ni walaupun dia ketua juga, tapi kalau bekerja tak datang, dia yang kena buat. Faham? Kamu pun tulis yang kata tak ada soalan, tak ada jawab. Seterusnya bertanggungjawab menerima tempahan dari tetamu dan memastikan tempahan sentiasa dikemas kini. Mana kata kalau kata tetamu nak tempah ke macam nak reserve meja ke apa kan, dia akan berhubung dengan penyedia lah. Dan menyediakan meja yang telah ditempah. Mana kata meja tu dia akan handle dan menyambut tamu dan mengirimi ke meja makan. Okey, faham? Penyedia? Okey. Seterusnya ketua pramusaji. Ketua pramusaji ni dia bertanggungjawab memastikan persediaan sebelum sajian dilaksanakan dengan baik dan cekap. Dia macam kalau kita tengok kan pramusaji dia ada waiter bawah-bawah dia lagi. Dia yang akan tengok benda tu jadi ke tak jadi ke. Faham? Boleh tak? Okey, semua staf di ruang sajian adalah di bawah tanggungjawabnya. Yang ada staf-staf awal lagi semua di bawah tanggungjawabnya. Menyambut dan mengirimi tetamu ke meja makan. Mana kata kalau ketua pramusaji ni dia dari pintu kadang dia akan ikut tetamu lah, tunjukkan meja yang bersesuaian untuk dia orang mereka duduk. Seterusnya mengambil tempahan daripada tetamu dan menyerahkannya kepada senior waiter. Kalau senior waiter tak sempat, ketua pramusaji ni lah yang ambil order dan memberikan kepada senior waiter lah. Dan kelima, membantu menyediakan jadual bertugas dan jadual cuti untuk staf. Dia ni membantu lah, membantu ni pengurus restoran tu lah. Takkan kalau pengurus nak kena buat selalu kan, jadual kan, mesti dia ada orang bawah dia juga untuk buat. Dan mengambil alih tugas senior waiter yang tidak hadir. Seterusnya senior waiter. Senior waiter ni bertanggungjawab terhadap kumpulan staf dan 9 meja antara 4 hingga 8 meja dan 1 untian penyajian saya buat. Dan kemudiannya mengambil tempahan daripada tetamu dan melaksanakan tugas penyajian dengan dibantu oleh pramusaji. Maksudnya macam mana itu? Yang mana yang nombor 2 kan? Dia mengambil tempahan daripada tetamu dan melaksanakan tugas penyajian dengan dibantu oleh pramusaji. Mana kata dia ni, dia senior ni, dia ada tempahan. Lepas tu tugas pengajian ni kan bawah pramusaji ni ada bawah dia. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena ambil lah, dia kena berikan kepada orang yang bawah dia untuk lakukan tugas tu.
Seterusnya pramusaji, saya nak minta Azia lah untuk baca. Azia. Azia. Minta maaf. Pramusaji 11. Satu, mengambil tempahan, menyatakan makanan dan minuman serta menerima bayaran daripada pelanggan. Dua, memberikan layanan yang lengkap dalam berserah kepada tetamu. Tiga, melaksanakan tugas bersama senior waiter. Masuk juga. Okey, dah cukup. Saya kira orang lain juga. Mana kata pramusaji ni dia mengambil tempahan, dia menyajikan makanan dan minuman serta menerima bayaran daripada pelanggan. Kerana ni pramusaji ni ada yang duduk di Malaysia, dia orang akan terima bayaran. Dan maksudnya kalau mengambil tempahan ni, kebiasaannya pramusaji ni akan pergi dekat tetamu untuk mengambil tempahan. Macam dia katanya ni tuan nak makan apa semua tu, dia akan tunjukkan menu, angkat menu. Okey. Seterusnya memberi layanan dengan yang cepat dan berserah kepada tetamu. Mana kata kalau sebagai pramusaji ni kita kenalah ada sifat yang macam senyum. Kalau kita ada 3S itu senyum, salam, sapa. Mana kata kita ni tak boleh sombong lah dengan tetamu kita muka, kita kena sentiasa senyum. Faham? Ada Amira? Faham. Okey, kalau faham cikgu nak suruh kamu baca Baskuan. Baskuan atau segala tu ni. Mas Boy bertanggungjawab untuk mengemas dan menyapu meja dengan cara yang betul. Yang kedua, memastikan ruang sajian bersih, memang air sejuk ke dalam gelas tetamu dan melakukan tugas pembersihan alat sajian dan mengangkat pinggan kotor ke bahagian mencuci. Okey. Anda kata bertanggungjawab mengemas, mengatur meja dan dengan cara yang betul. Anda kata kalau Baskuan ni dia lebih kepada aktiviti mengemas lah. Contohnya kalau dah settle, tetamu dah siap makan, maksudnya kalau dah habis makan tu, Baskuan ni lah yang akan membersihkan, lap meja ataupun mengangkat pinggan-pinggan yang telah dimakan oleh tetamu. Lepas tu dia memastikan ruang sajian tu bersih. Mana kata, maksudnya kalau kata ruang sajian tu, kalau macam lepas makan kan kebiasaannya kotor. Lepas tu kadang-kadang ada macam kuah, tertumpah apa semua tu. Jangannya dia perlulah membersihkannya dan dia kena lihat dua untuk dibersihkan. Kemudiannya membuang air sejuk ke dalam bumi yang setara. Contohnya kalau tetamu ni datang, kebiasaannya makanan tu tak sampai lagi, kemungkinan lambat, dan Baskuan ni lah yang akan memberikan air sejuk dahulu untuk tetamu untuk minum dulu. Yang seterusnya dilakukan tugas pembersihan alat sajian dan mengangkat pinggan kotor ke bahagian mencuci. Kiranya Baskuan ni dia mengangkat je lah, dia taklah pergi membasuh pinggan-pinggan apa semua tu. Kiranya tugas dia orang dekat luar ni untuk untuk mengangkat, untuk mengemas meja semua tu, mengemas restoran lah. Faham tak? Cikgu, Ya? yang menuang air sejuk ke dalam gelas tetamu tu kan, bukan tugas waiter kan? Bukan tugas yang bersama. Tak, sebab kalau dalam satu organisasi tu dah ada Baskuan, Baskuan itu akan tuang. Maksudnya dalam pramusaji ni lebih kepada dia ambil order, kadang-kadang banyak tetamu dan jadi dia orang tak sempat. Baskuan ni kadang jadi dia pun rendah dan kerja dia pun ramai. Kerana senanglah kalau Baskuan ni ambil air tu untuk tuang je. Kalau ada pasport waiter lah yang buat. Kalau tak ada Baskuan, waiter. Dia kira kalau tak ada atas, bawah ni atas. Faham? Faham Ya, Ahmad dan Habib. Saya nak tanya. Ya. Untuk tugas video, tugas pramusaji, tugas video waiter ni, dengan pramusaji dia ada ambil tempahan. Adakah untuk andai kata satu customer call, jawatan mana yang akan sambut dulu? Adakah video ataupun pramusaji, video waiter ataupun pramusaji? Terima kasih. Baik, soalan Nabi tu sangat yang berguna lah kan. Kerana kalau lebih kepada kalau orang call, kalau kita ambil telefon, kebiasaannya penyedia yang akan duduk di telefon tu. Dan kebiasaannya kalau misalnya busy, Baskuan ni pun banyak kerja kan. Kebiasaannya penyedia lah yang akan dia dapat, atau dia akan agihkan kerja. Faham? Faham? Alhamdulillah. Jadi kalau dah penyajian, jadi kalau mereka penyajian, boleh lah. Kalau tahu kamu tu
Bagus. Okey. Jadi pemetaan ni dia ada dua jenis. Kalau kamu semua nampak, dia ada pelik servis dan layan diri, iaitu self service lah. Yang pertama, kalau pelik servis ni, dia lebih kepada American service, Russian service, French service dan English service. Kamu semua pernah dengar servis-servis yang ada dalam pelik servis? Pernah. Pernah? Tahu lah. Tak dapat aku bezakan dah cikgu. Itu terang. Ramai je. Ya? Beza American service dengan English service. Perbezaan American service dengan English service cikgu. Sekali cikgu terangkan ya. Okey, kemudiannya self service iaitu buffet dan cafeteria. Kebiasaannya kalau buffet dan cafeteria ni kita biasa dengar lah kan. Kita selalu macam mana? Kalau kita kebiasaannya kita akan makan ni. Soal makan buffet dan cafeteria. Seterusnya plate service ni dia dikenali sebagai table service, iaitu makanan akan dihidang ke meja tetamu. Perkhidmatan ini memerlukan pramusaji yang ramai dan berkemahiran tinggi dalam bidang sajian. Dan antara penyajian terkenal yang menggunakan perkhidmatan ni, yang plate service ni, yang cikgu kita tadi American service, Russian service, French service dan English service. Kamu pun pernah dengar kan? Pernah. Okey, ni adalah perkhidmatan American service dan penerangannya, iaitu kalau American service ni cikgu terangkan secara ringkas lah kan. Nanti cikgu bagikan nota kepada kamu buat. Okey, yang pertama, kalau American service ni dia digunakan di seluruh penyajian ni yang lebih ringkas dan padat lah dan cepat lah. Makanan ni diporsi di muka dapur dan diporsikan. Nak kata kalau American service ni, chef masuk ke dapur dan hantar di tetamu. Maksudnya kata kalau maksudnya American service ni dia ada dua, iaitu tradisional dan moden. Kiranya kalau kita nak serve dekat tetamu, kita kena, kalau secara tradisional kita akan pusing ke sebelah kiri. Maksudnya kita akan serve keliling lah. Dan kalau moden dia akan pusing ikut belah kanan. Okay, kalau Russian service ni dia dikenali sebagai simple plate service. Penyajian ini biasanya ditawarkan di hotel dan restoran terkenal yang bertaraf tinggi, biasanya restoran fine dining lah. Dan dia menawarkan penyajian formal kerana tamu diberikan perhatian khusus. Maksudnya Russian service ni dia lebih formal lah, dan makanan-makanan dia pun agak mahal lah. Dan French service ni kalau kamu semua pernah lihat short play tau, pernah? Yang program di macam tu kan? Kebiasaannya dia akan guna apa? French service ni iaitu macam dia gunakan Ridon trolley yang dia orang nak trolley tu Ridon. Dia akan masak di sebelah kita, dan kalau tengok video short play tu dia akan masak, dia potong tepi kita dan dia akan letakkan garam lah, macam biasa kan, kalau kamu faham. Di sini ni dia lebih kepada pada waktu malam lah, makanan macam lebih kepada romantik lah, candlelight dinner macam tu. So makanan ni akan dibawa daripada dapur ke pinggan hidang meja yang telah dihias dan diletakkan di hadapan meja tetamu. Okey, faham? Faham. Sebenarnya perkhidmatan service ni buffet. Perkhidmatan ini boleh didapati di hotel dan restoran. Tetamu mengambil sendiri hidangan mengikut selera. Makanan yang akan disusun di meja buffet mengikut kategori. Hidangan seperti hidangan membuka selera, salad dan sup. Hidangan utama nasi daruk pauk, hidangan sushi belut dan minuman lah. Mana kata kalau buffet ni, kalau kita pergi hotel kita buka puasa, sebab pasal kan ada kita kena giang sendiri, nanti kita kena cukup sendiri. Macam tu. Kena beri kahwin. Faham? Kalau buffet ni semua faham kan? Cikgu kalau yang buffet ni kan, kiranya dia tak, waiter tu dia tak serve makanan. Waiter tu dia ambil dari dapur dan letakkan di dalam tempat-tempat buffet tu lah. Seterusnya cafeteria. Cafeteria ni siapa je yang tak tahu ada dekat. Kalau kita ni pun ada cafeteria, itu kantin kita kan. Kita tadi boleh didapati di pusat membeli belah, hilang, di pengajian tinggi dan kantin sekolah. Pelanggan akan beratur di lorong servis untuk memilih makanan dan minuman. Makanan panas dan sejuk dipamerkan disusun di kaunter hidangan
menggunakan benmeri. Benmeri ni adalah macam tempat yang ada air bawah tu, dan dia akan panas lah. Dia ada macam tempat-tempat macam buffet juga. Lepas tu sebenarnya hot and cool cabinet. Dia macam yang kita, kalau kita pergi R&R ada macam beberapa dalam semua ada dalam tu kan. Yang orang yang mereka letak dalam macam ada kabinet lebih kurang. Kalau kamu pernah tengok lah, suit kettle ni lebih kurang dia macam satu bekas, dia letakkan kuah sup dan dia berkuah dalam tu. Dan essential store dia lebih pada kalau kita pergi hotel ke apa, ada tempat yang macam orang mereka goreng telur kan di tepi, macam kita makan breakfast apa, itu adalah essential store. Kita dapat juga hidangan yang terdahsyat di porsi yang bertujuan untuk mengawal kualiti makanan bagi mengelak pembaziran serta mengawal kos jajan yang berkenaan. Okey, faham kan? Okey. Kalau kamu semua faham, hari ini kita akan buat sesi aktiviti berkumpulan. Cikgu nak kamu semua duduk dalam kumpulan, iaitu cikgu nak membuat 2 kumpulan. Dua je. Dua je. Okey. Satu kumpulan yang orang. Ya. Kamu kena ni tuliskan kamu nak yang mudah kan yang susah? Okey, kalau senang cikgu nak kamu tulis jenis perkhidmatan. Okey, buat tentang minda dan tuliskan jenis perkhidmatan yang ada. Macam tadi kan apa yang perkhidmatan pertama dan kedua, sikit lah. Siapa buat paling cantik, cikgu bagi hadiah. Cikgu nak bantu ke? Ada bantuan. Siapa sudah cantik, cikgu bagi hadiah. Asal yang diberikan hanyalah 3 minit. Cepat. Boleh tak? Belajar datang, okey. Cepat-cepat 3 minit ya. Nanti. Ya? Jadi perkhidmatan. Tadi apa yang cikgu sebut? Ada sebelah tu ada rumah aja, sebelah itu ada rumah. Apa yang cikgu dapat? Perkhidmatan apa? Cepat siap anda. Cepat. Ya. Dekat bawah tu. Kamu ni. Boleh. Sejarahkan. Pemain sejarahkan. Cepat. Bulan kedua siap awal. Masya Allah. Okey, bulan 2 hutang dulu. Okey. Bulan pertama hutang. Bulan kedua, bulan pertama siap. Cepat. Okey, bulan 2 punya perintah dulu.
Cikgu nak bintang dalam permasaan. Okey. Nak dulu pilih dulu. Okey. Orang ya, okey. Ya. Ada penjelasan dalam empat jenis, iaitu American Service, Russian Service, France Service dan juga English Service. Dan sensor ini buffet dan juga cafeteria. Oh, okey. Tak aku cek dulu. Betul. Kita perkhidmatan dalam kerja sebagai yang pertama ada plate service yang bawah ni tergantung American Service, English Service, Russian Service and French Service. Kemudian ada lain diri iaitu buffet dan cafeteria. Okey. Betul. Alhamdulillah. Cikgu. Terima kasih, ya. Saya kerja lagi cantik tu. Okey, kalau dari segi cantik dan betul, kumpulan kedua lah sebab kita kerja belakang. Semua ada bagi hadiah, Pak. Tapi, nah ni ada. Tapi kongsi yang terus belah. Tadi ada kongsi yang terus belah. Boleh? Kongsi yang terus belah. Kita nak kongsi. Okey, ada apa soalan tak tentang pengajaran kita pada hari ini? Tak ada? Okey, kalau tak ada, cikgu nak suruh seorang lah merumuskan apa yang kita belajar hari ini. Agak susah siapa yang volunteer? Tak ada yang ni Saya. Mana? Alia Amira, silakan. Kita belajar berkenaan dengan perkhidmatan penyajian. Yang tadi kan definisi dia panjang, tapi keywordnya ialah proses penyajian. Ya. Itu bermula daripada awal tetamu datang hingga tetamu baliklah. Ya. Proses dia macam mana. Lepas tu jenis perkhidmatan ada dua, plate service dan self service. Okey, terima kasih Alia Amira. Pula dengan Alia Amira tentang pesan tu adalah betul. Kita belajar tentang asas penghormatan pengajian apa semua tu. Dan benda ni ada lagi ke depan lagi kita akan belajar lagi tentang lebih detail lah berkaitan dengan asas penghormatan pengajian. Cikgu nak bagi kamu semua kerja rumah. Seronok ada kerja rumah? Tak. Okey, kerja rumah tu cikgu nak bawa kamu semua balik ke rumah, buat peta minda dan tulis apa yang kita belajar hari ni. Buat dalam bentuk peta minda. Buat data. Ya? Minggu depan. Kalau kita pada minggu depan, kamu hantar. Cikgu tak nak kamu buat kerja rumah banyak-banyak sangat. Dia bukan sebab apa? Sebab kan kalau subjek ni agak penting, tetapi kalau kerja rumah ni kalau banyak sangat pun kita tak ada masalah dengan keluarga. Kalau mak ayah kita tak sempat masa kita dengan keluarga. Masa dengan keluarga lebih penting lah. Seterusnya cikgu nak memperingatlah kita untuk sentiasa berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kalau selawat ni merupakan satu amalan yang penting lah. Kerana amalan ni merupakan amalan yang tidak ditolak oleh Allah. Mana kata kalau kita riak sekalipun kita rasa bangga diri walaupun kita buat amalan dengan banyak selawat tapi tetap diterima oleh Allah. Sedangkan kalau sembahyang, solat apa semua tu ditolak walaupun kalau kita ada perasaan yang tak berapa yang macam puasa kita rasa kita bangga kita puasa, macam kita sembahyang kita rasa kita niat. Okey, saya rasa cukup untuk takat hari ni. Cikgu minta maaf, minta redha semua dah. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini belajar berjalan lancar. Minta maaf kerana banyak kalau ada tergoda nanti
Dan cikgu pun nak terima kasih kepada semua pelajar pada hari ini kerana memberikan komitmen yang sangat penting, yang sangat baiklah. Banyak juga ada kumpulan semua yang baik, dan kita menamatkan kelas kita pada hari ini dengan takbir istighfar dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih ya semua.